Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husniah binti Muhammad, Kad Matrik 056587. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan proposal saya, iaitu bertajuk Tahap Penguasaan Tajwid di kalangan pelajar Qiraat. Okey, pernyataan masalah adalah penjagaan tajwid bukan sahaja difokuskan kepada pembacaan Al-Quran semata, tetapi yang juga memberi kesan kepada ibadah. Atas isu ini, penulis ingin mengenal pasti dan menjelaskan tajuk dalam ilmu tajwid yang masih kurang penguasaannya oleh pelajar qiraat. So, kita bagi pada seterusnya, iaitu objektif kajian. Menjelaskan kepentingan tajwid dalam kalangan pelajar qiraat. Yang kedua adalah penguasaan ilmu tajwid dalam kalangan pelajar qiraat. Dan yang ketiga adalah menyatakan masalah dan cara meningkatkan tahap pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Persoalan kajian adalah yang pertama, kepentingan pelajar mengenali hukum hakam yang berada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, di manakah tahap pelajar mengetahui tentang sifat-sifat huruf di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah apakah faktor yang menyebabkan penguasaan tajwid menjadi lemah. Okey. Kerangka konseptual. Okey, baik. Untuk kerangka konseptual, saya menggunakan kerangka iaitu teori tulang ikang. Satu, analisis mengenal pasti bagi mengenal faktor yang mempengaruhi suatu keadaan. Teori ini diperkenalkan oleh Kaori Ishikawa, yang juga dikenali sebagai rajah sebab dan akibat. Baik. Batasan kajian. Kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu UNIZA, yang mengambil program Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu Qiraat. Pelajar yang terlibat hanya memfokuskan kepada sebutan makhraj huruf dan sifat-sifat dalam Al-Quran. Kajian literatur. Kajian literatur ini terbahagi kepada dua, iaitu kesalahan jali dan juga kesalahan khafi. Di dalam Al-Quran ialah kesalahan jali ini adalah kesalahan yang jelas, iaitu menyalahi kaedah bahasa Arab yang boleh membawa kepada kecacatan dan juga maksud ayat itu. Menurut Muhammad Faizal dan Zawawi 2008 menjelaskan, sehingga hari ini masih didapati kebanyakannya umat Islam mengenali huruf hijaiyah tapi tidak mampu membaca Al-Quran secara lancar. Malah yang paling menyedihkan, ada langsung tidak mengenali huruf, diistilahkan sebagai buta huruf. Dan yang kedua adalah kesalahan khafi, iaitu kesalahan secara tersembunyi. Kesalahan kecil atau halus yang dilakukan oleh pembaca dan hanya diketahui oleh pakar dalam bidang Al-Quran sahaja. Kesalahan berlaku di sebutan tetapi tidak mencecahkan makna dan juga bahasa Arab. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.